bab ketujuh, cahaya dan optik. Bab ketujuh ni kamu boleh buka muka surat 210. Bukan 210. Muka surat 202 untuk buku teks. Jadi sebenarnya kalau kamu tak beli nota cikgu ni pun, kamu boleh baca buku teks ya. Kalau nak beli pun boleh lah. Boleh mesej cikgu kalau berminat nak beli. Okey, untuk cahaya dan optik ni, dia tak dah terlalu susah sangat. Dia adalah untuk pembentukan imej. Okey, pembentukan imej oleh Kantor. Jadi sekarang ni kita ada Kantor. Jadi Kantor tu banyaklah fungsi dia, aplikasi dia dalam kehidupan seharian kita ni sebagai manusia. Dan dia banyak membantu dalam teknologi, dalam penyelidikan, dalam sains, dalam fizik. Jadi sangat-sangat penting. Sebagai contoh paling mudah sekali, kita punya Kantor mata lah, kita punya cermin mata tu. Jadi dia gunakan aplikasi itu untuk membantu kita lihat objek pada kadar yang normal, okay? Kadar yang lebih jelas. Jadi sekarang ni kita ada objek. Kemudian daripada objek itu akan terbentuknya image. Apabila ada cahaya, nampak ke? Cahaya kena pada objek itu, kemudian pantulan cahaya itu akan bergerak dan dia akan jatuhlah pada satu-satu tempat yang akhirnya membentuk imej. Paling mudah sekali kalau kita tengok cermin. Jadi kita ni objek yang terbentuk dalam cermin tu adalah imej kita. Dan imej ni pun boleh terbentuk dalam mata kita. Dan imej ni pun boleh terbentuk dalam kita punya otak jugalah. Kalau dia dihantar oleh maklumat elektrik itu. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi kita tengoklah apa benda yang ada cikgu tuliskan dalam ni. Kita ada pembentukan imej, iaitu yang melibatkan Kantor. Okey, pembentukan imej oleh Kantor. Jadi Kantor ni apa? Kantor ni adalah medium lut sinar. Jadi dia adalah lut sinar. Lut tu maksudnya apa? Lut tu maksudnya dia boleh merentas. Sesuatu boleh lalu. Kalau tak lut tu maksudnya dia tak boleh lalu. Okey, dia tak boleh merentasi. Jadi Kantor ni adalah medium lut sinar. Sinar ni cahaya. Okey, sinar ni cahaya. Jadi cahaya boleh lalu. Kantor ni ada dua jenis. Kita ada Kantor cembung, bukan kata pula dah kan. Ni kan betul lah kalau terbeli buku nota cikgu ni. Ayat ni salah ni ya. Kanta cekung. Kanta cembung, kanta cekung. Kanta cembung ni adalah kanta penumpu. Jadi maksudnya dia ada akhirnya akan menumpu pada satu titik. Okay, dia akan menumpu pada satu titik. Kanta cekung ni pula dia kanta pencapah. Jadi maksudnya cahaya yang keluar daripada kanta tu, yang melalui kanta tu akan mencapah. Okey, dia akan mencapah. Sebagai contoh lah cikgu ambil satu di sini ni, nak berwarna apa ya. Okey, cahaya lalu pada kanta ni. Jadi bila cahaya lalu pada kanta tu, dia akan menumpu. Jadi dia ada pada satu titik, dia menumpu di situ. Tetapi bagi kanta cekung pula, bila dia lalu sahaja, dia akan mencapah. Ni tengah, dia akan lalu setengah lah. Okey, dia lalu tengah. Kucing cikgu ni dia bunyi pula dah, nak apa pun tak tahulah ya. Minta maaf lah ya kalau terganggu dengan bunyi dia. Kita ada kanta cekung, kanta cembung ya. Kemudian kanta cembung sendiri terbahagi kepada tiga jenis. Iaitu dwi cembung, plano cembung, meniskus cembung. Jadi itu nama dia lah. Nama dia berdasarkan kamu tengok bentuk dia. Okey, bentuk dia. Jadi dwi cembung, plano cembung, meniskus cembung. Ini tak tahu lah, nak bagi ingat macam mana ya. Kamu sepatutnya kena tahulah bentuk dia macam tu, kita panggil dia meniskus cembung. Kalau untuk cekung pula, dia dwi cekung, plano cekung, meniskus cekung ya, meniskus cekung. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pembentukan
image. Okey, pembentukan image. Ataupun kita nak tengok sedikit lah tentang beberapa perkara yang melibatkan kanta cembung dengan kanta cekung. Okey, macam mana cahaya tu dia boleh merentas kanta tu, kemudian akhir sekali dia membentuk satu titik fokus. Okey, satu titik fokus. Tapi tak apa, kita fahamkan saja yang ini. Kita nampak kat sini ada cahaya yang memasuki kanta cembung. Jadi apabila dia memasuki kanta cembung, jadi dia akan menumpu pada satu titik yang dipanggil sebagai titik fokus. Di tengah-tengah ni kita ada paksi utama. Jarak di antara kanta cembung ni dengan titik fokus ni kita panggil sebagai panjang fokus F. Okey, panjang fokus F. Ini untuk kanta cembung. Nampak tak? Dia menumpu pada satu titik di sebalik kanta cembung tu. Jadi cahaya tu masuk ke arah sini, cahaya keluar. Ya, cahaya masuk, cahaya keluar. Dia akan ada menumpu. Untuk kanta cekung pula. Okey, kanta cekung. Ni N tak ada ya. Cikgu ni kadang-kadang tu lah. Cuai lah kan. Okey, kita ada titik, kita ada cahaya yang masuk ke dalam kanta cekung. Kemudian ada cahaya yang akan keluar. Cahaya yang keluar dia mencapah. Cuma dia ada satu keadaan di mana kita nak cari titik fokus dia. Jadi titik fokus dia ni dia berbeza dengan kanta cembung. Titik fokus dia sebelum kanta ni. Okey, titik fokus dia di sini. Yang akhirnya menyebabkan cahaya tu boleh mencapah. Jadi jarak di antara kanta tu dengan titik fokus tu kita panggil sebagai panjang fokus. Ni tak pernah kena ni ya. Patutnya okey, patutnya macam tu lah. Okey. Kamu kalau beli nota cikgu ni, kamu betul-betul kalah ya. Biasalah cikgu ni kadang-kadang banyak sangat buat nota ni. Ada nota sejarah lah, ada nota sains lah, ada nota biologi lah. Okey, kadang-kadang tu lah. Tak ada editor pula. Kita lah buat nota, kita lah lukis, kita lah mengajar. Semua buat sendiri kan. Kalau orang kata ni panggil kita lah menyanyi, kita lah menari, kita lah bergendang, kita lah main gitar. Okay, one man show tu yang kadang-kadang banyak benda yang tak kena tu. Cikgu minta maaf lah ya. Okay, kemudian kita nak tengok beberapa istilah ataupun beberapa istilah optik. Okay, yang ini juga kamu boleh buka kat muka surat 205. Okay, muka surat 205. Dia sama saja. Dia cuma cikgu tak tulislah in detail ya apa benda yang ada di situ tu. Okey. Okey, kita ada kanta cembung di sini. Kemudian kita ada kanta cekung. Okey, untuk kanta cembung pastinya kita ada objek. Jadi objek ni di sini. Okey, objek ni di sini. Kemudian kita ada titik F. Titik F ni adalah titik fokus. Okey, titik fokus. Jadi titik fokus ni adalah titik pada paksi utama, tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta. Jadi titik F di sini. Okey, bila dia lalu, dia akan menumpu pada sini. Jadi jarak antara kanta dengan sini dia samalah. Di sini pun sama, jarak dia sama. Dia tak ada beza, ya, tak ada beza, jarak dia sama. Jadi sama juga kalau sini 2F, sini pun sama juga 2F, jarak dia sama, tak ada beza. Dia tak ada beza. Jadi itu adalah titik fokus. Kamu jangan risau sangatlah tentang benda-benda ni ya. Ini adalah istilah-istilah sahaja. Kemudian kita ada O di sini. Jadi O di sini apa dia? Dia adalah pusat optik. Dia titik pada pusat kanta. Titik pada pusat kanta. Jadi bolehlah kamu nak tulis kan. Banyak ruang dekat sini. O tu apa? Pusat
optik. Okey. Kemudian F apa? Titik fokus. Jadi kamu boleh tulis berdasarkan muka surat 205. Tambah-tambah lah. Tapi dia tak adalah susah sangat tentang perkara ni. Tak ada susah sangat. Kemudian kita ada jarak objek. Jadi jarak objek ni antara sini dengan kantor, kita ada jarak objek U. Kemudian kita ada jarak image. Jarak image ni antara kantor dengan image. Ini image, yang ni objek. Cikgu tulislah. Ya. Kamu pun label lah. Kalau kamu ada nota cikgu ni, kamu labelkan. Ini objek, ini image. Jadi ini adalah jarak image. Ini adalah jarak objek. Okey, ini adalah titik fokus. Ini adalah pusat optik. Ya, boleh tulis, boleh conteng lah. Kamu conteng, tulis elok-elok lah di dalam kamu punya nota. Kemudian kita ada panjang fokus. F ni adalah sebut panjang pula kan, panjang fokus. Jadi daripada daripada kita punya kantor tu pergi ke titik fokus tu. Titik fokus ni apa? Sebenarnya dia adalah tempat persilangan cahaya. Nanti kita akan buatlah tempat persilangan cahaya. Kat atas tu ada kan ni titik fokus. Ya. Kemudian samalah. Okey. Jadi kita ada image di sini. Kita ada objek di sini. Kita ada objek. Jadi jarak antara objek dengan kantor ni kita labelkan sebagai U. Okey. Kemudian F ni adalah titik fokus. Jadi titik fokus F di sinilah titik fokus, dia terbentuk di sebalik, dia terbentuk di sebelum kantor. Kalau untuk kantor cembung, dia terbentuk di selepas kantor. Sebab apa? Sebab dia punya pembentukan tu, dia punya cahaya tu dia mencapah. Okey, jadi dia ada pembentukan image nanti di sebelum kantor tu, di sebelum kantor tu. Ya, jadi V ni adalah jarak antara image dengan kantor. Okey, boleh ya? Cikgu tak tahulah ya, cikgu pun agak risau juga. Cikgu sendiri bab dia ni cikgu tak adalah kata tak tahu sangat. Dia tak adalah susah sangat macam elektrokimia tu. Elektrokimia tu cikgu struggle jugalah 4+ untuk terangkan kepada kamu. Sebab dia bukan dalam cikgu punya meja mengajar kan. Okey, tak apalah. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Kamu boleh buka muka surat 207. Jadi kita nak cuba fahamkan tentang gambar rajah sinar. Okey, dalam kita nak menentukan image. Dan kita juga nak belajarlah macam mana kita nak lukis gambar rajah sinar ni. Gambar rajah sinar ni. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak lukis gambar rajah sinar. Jadi kita ada dua jenis kantar kan. Kantar cembung dengan kantar cekung. Jadi kita kena faham lah macam mana nak lukis kedua-dua ni. Jadi sebelum cikgu nak lukis ni, cikgu kena letak dulu titik fokus ya. Titik fokus. Jadi kamu kena tahu ya dia punya istilah-istilah dalam optik ni. Supaya nanti bila cikgu sebut, kamu tahulah dia merujuk kepada bahagian mana. Jadi kita ada titik fokus. Titik fokus dia sepatutnya sama jarak dia selepas kantar dan sebelum kantar. Dia tak boleh berbeza lah. Jadi cikgu letak lah ya. Jadi kita ya ini tak ada apa kita panggil sebagai paksi kantar. Kena buat paksi kantar. Jadi paksi kantar ni kalau tengok dalam buku tu, dia dalam keadaan garis-garis putus kan. Garis putus ada tak? Ada. Okay, garis-garis putus macam ni. Jadi kita ada paksi kantar, kemudian di tengah-tengah ni ada titik pusat optik. Okay, dia ada pusat optik. Di tengah-tengah tu dia ada pusat optik. Yang ini garis apa? Garis paksi utama. Kamu boleh lihat pada muka surat apa ya macam ni. Okey, muka surat 205 ada istilah-istilah tu. Jadi bila cikgu guna istilah tu nanti, kamu boleh faham lah ya, boleh tahu istilah tu merujuk kepada bahagian mana. Jadi sekarang ni cikgu nak lukis. Tapi sebelum tu cikgu lupa nak guna letak titik fokus.
Okey, titik fokus ni kamu kena ingat dia kena ni lah. Okey. Dia kena sama. Okey, sama. Dia tak boleh berbeza lah. Okey, lebih kurang macam tu lah titik fokus. Kemudian kita ada satu titik fokus, kemudian ada dua dia punya jarak dia tu dua kali ganda. Tapi tak apa, disebabkan yang ini hanyalah satu ni saja, jadi cikgu letak di sini lah. Okey, jadi kita ada titik fokus sebelum dan selepas kanta, sebelum dan selepas kanta. Dia ini sebenarnya taklah susah sangat ya. Dia tidaklah terlalu complicated sangat, mudah sahaja sebenarnya. Jadi kita letaklah F. Jadi F ni apa? Titik fokus. Kita tulislah titik fokus. Okey. Yang tengah tu adalah pusat optik. Kemudian kita ada paksi utama, kita ada paksi kanta. Jadi boleh lah ya. Okey, sekarang ni kita letaklah F juga kat sini. Kemudian di mana objek itu berada. Jadi contohnya cikgu letak objek, cikgu guna warna merah ni, objek di sini. Okey, cikgu buat anak panah di situ, ada objek di situ. Kemudian pertama sekali kita kena lukis garisan di mana cahaya akan lalu. Jadi cahaya dia kena pada objek dulu. Kemudian bila dia kena pada objek, dia akan lalu pada kanta. Dia akan lalu pada kanta. Jadi laluan dia tu, dia ada garis untuk laluan dia. Jadi ni ada garis dia lah. Laluan dia garis. Kemudian garisan ni pula, dia akan keluar daripada kanta dan dia akan bersilang pada titik fokus. Dia akan bersilang pada titik fokus. Cikgu buat panjang sikit. Dia akan bersilang pada titik fokus. Itu satu. Kemudian satu lagi, kita buat garisan yang mana dia akan lalu pada pusat optik. Okey, dia akan lalu pada pusat optik. Ada dua garisan, bukan dua garisan lah, dua keadaan cahaya di sini. Jadi di sini ni akan ada satu bahagian penumpuan. Dia akan menumpu. Sebab apa? Sebab dia kata kanta cembung. Dia kanta cembung. Jadi sekarang ni kita boleh lukis dia punya image. Jadi image dia berlaku di belakang ni lah. Okey, ini image. Ini objek. Jadi ini adalah teknik macam mana kita nak lukis bagi gambar rajah sinar bagi kanta cembung. Okey, kanta cembung. Sekarang ni cikgu nak buat gambar rajah sinar bagi kanta cekung. Ya, hopefully kanta cembung tu kamu faham. Tapi tak apa, nanti cikgu akan buat banyak lagi. Kita nak tengok dia punya pembentukan image tu kalau sebelum titik F, selepas titik F, atau selepas 2F ke. Jadi kita nak tengok lah dia punya ni. Okey, seterusnya kita ada yang ini. Macam biasalah, kita kena buat paksi bagi kanta. Kalau ikut buku teks ni, paksi bagi kanta ni dia buat dalam keadaan titik bertindih. Cikgu tak tahulah kenapa dia buat titik bertindih ya. Terpulang pada dia lah. Kalau kita ikut saja, tak payah pening kepala. Kemudian kita ada struktur F. Okey, struktur F yang kita nak kena letakkan supaya nanti dia memudahkan kita punya. Okey, kemudian kita ada F di sini, F di sini. Ya, boleh ya. Jadi di sini ni, di tengah-tengah ni ada pusat optik. Yang ni adalah paksi kanta ya. Ni ulang banyak kali ni sebab apa? Sebab supaya kita ingat. Yang ni adalah paksi utama. Paksi utama. Okey, boleh ya. Okey, sekarang ni kita nak lukis di mana objek. Jadi objek, salah, cikgu letak sini. Objek. Jadi yang pertama sekali kita kena buat satu garisan. Terus straight saja. Okey, yang akan melalui kanta cekung. Ini kata kanta cekung yang akan melalui kanta cekung. Dan kita ada dua garisan, bukan dua garisan, ada satu lagi garisan, dia akan melalui titik F ni. Okey, cikgu pada betulkan sekali lagi. Okey. Okay, dalam keadaan macam tu. Kemudian cikgu duplicate ni, dia straight.
Okey, nampak tak dia punya garisan yang kedua dia tu, dia ada putus-putus dan dia ada straight. Okey, dia ada putus-putus dan dia ada straight. Kemudian kamu kena ingat ada satu lagi garisan yang mana kita kena buat supaya kita dapat tahu image dia dekat mana. Jadi satu garisan yang akan melalui pusat optik. Okey, satu garisan yang akan melalui pusat optik. Jadi image tu akan terbentuk di mana? Image akan terbentuk di sini. Okey, jadi dia image terbentuk sebelum kanta cengkung. Jadi ini adalah cara macam mana kita nak lukis gambar rajah sinar yang melibatkan kanta cembung dan kanta cekung. Tak susah sangat ya. Tak susah sangat. Sekarang ni barulah kita pergi macam manalah kita nak lukis bagi image pembentukan atau gambar rajah sinar. Bagi image tu sendiri melibatkan jarak dia, melibatkan kedudukan objek dia. Jadi objek itu kadang-kadang dia berada di antara F dengan 2F. Objek itu berada di antara pusat optik dengan F. Objek itu berada lebih besar, lebih jauh daripada 2F. Jadi kita nak lukis sekarang ni nak fahamkan macam mana pembentukan image tu. Jadi nak tak nak kita kena belajar lukis ni ya. Dia tak adalah terlalu complicated, susah sangat. Tapi kita kena cuba fahamkan. Yang ini ada dalam muka surat 208. Jadi cikgu akan pergi dulu kepada kanta cembung. Dan cikgu akan tunjuk satu persatu ni. Kanta cembung ni macam mana dia punya pembentukan image dia. Cikgu harap kamu boleh sama-sama dengan cikgu lah fahamkan perkara ni. Okey, kita ada struktur kanta cembung ni, ada paksi utama dan semualah. Kita buat dulu paksi bagi kanta. Paksi bagi kanta dia titik bertindih kan? Titik bertindih pula dia putus-putus. Kemudian kita buat struktur bagi titik fokus. Okey. Titik fokus dia kena sama jarak dia. Jadi cikgu dah usahakan bagi samalah jarak ni ya. Hopefully tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita kena letaklah F. Yang ni 2F. Yang ni kosong lah ataupun pusat optik. Yang ni F, yang ni 2F. Jadi kita nak letak image tu di mana dulu? Image tu kita letak pada jauh daripada 2F. Kita letak kat sini. Jadi kita akan tengok pembentuk image pula. Ini objek. Okey, kita nak tengok pembentukan image tu dia bagaimana dan di mana. Jadi kita buat garis straight. Okey, garis straight. Okey. Itu yang garisan pertama. Lepas tu garisan tu akan melalui titik F ni. Okey, dia akan melalui titik F yang bersilang dengan paksi utama tu. Kemudian ada satu lagi yang akan melalui pusat optik. Yang akan melalui pusat optik. Okey. Dia melalui pusat optik. Jadi sekarang ni image terbentuk di mana? Cikgu pilih warna yang ni. Image terbentuk di sini. Okey. Dan image ni dia terbalik. Image tu dia terbalik, dia songsang. Jadi kalau dikut dalam buku ni image lah, ni image. Jadi apa ciri bagi image? Image tu dia akan berada di antara image berada antara F 2F. Itu yang pertama, kedudukan image, ciri dia. Kemudian image tu dia nyata. Okey, dia nyata. Dia lebih kurang sama lah. Tak ada lah kata apa dia ada tambahan ke, ada kurang ke ya. Dia nyata. Ataupun dia kurus ke. Okey, tak ada lah. Kemudian image tu juga dia songsang. Dan image tu juga dia lebih kecil. Kan kalau kamu tengok sini, ini image dia lebih kecil berbanding dengan image yang asal, berdasarkan objek yang asal. Objek yang asal tu akan lebih besar.
Jadi ini kalau kedudukan dia pada jauh daripada 2F. Okey, jauh daripada 2F. Itu macam mana kita nak lukis bagi melibatkan kanta cembung. Ini kedudukan objek je jauh daripada 2F. Dan sekarang ni kita nak pergi tengok macam mana kita nak lukis objek dia berada pada 2F. Okey, ni samalah. Kita nak kena lukis apa ini? Kita kena bubuh dia punya paksi kanta. Paksi kanta ni bentuk apa? Terpadam lah pula. Bentuk dia putus-putus. Jadi kita ikut je dalam buku teks tu ya. Dia kata buat putus-putus, kita buatlah putus-putus. Kalau dia labelkan, kita labelkan. Jadi kita jangan sesuka hati kita saja. Kita nak buat sesuatu tu, kita ada buku teks yang kita boleh ikut. Jadi kita ikut saja berdasarkan apa yang dia buat. Jadi di sini ni ada pusat optik. Kemudian kita juga kena ada titik F. Okey. Jadi cikgu buat kat sini, cikgu kena copy paste lah supaya jarak dia sama. Kita tak nak jarak dia berbeza ya, sebab jarak berbeza tu nanti dia akan menyebabkan susah nanti dia nak sama. Okey. Jadi cikgu buat. Jadi labelkanlah sini F, sini 2F, sini F, sini 2F. Jadi sekarang ni di mana kedudukan objek? Objek berada betul-betul di atas. Okey, objek ni berada betul-betul di atas 2F. Okey, objek ni berada betul-betul di atas 2F. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat satu garisan cahaya yang akan masuk ke dalam kanta. Kemudian garisan tu akan keluar dan dia akan menumpu, dia bersilang kepada titik fokus. Okey, dia bersilang pada titik fokus. Kemudian garisan tu, kemudian kita ada satu lagi garisan yang akan lalu pada pusat optik. Okey, garisan yang akan lalu pada pusat optik. Dan imej yang terhasil adalah betul-betul atas, okey, atas 2F. Sepatutnya imej tu betul-betul atas 2F. Ni mungkin kita kat sini ke. Sekejap cikgu betulkan. Sebab dia tinggi sikit tu. Okey. Nampak tak? Dia betul-betul atas 2F. Jadi, apa ciri imej dia tu? Imej dia di 2F. Kemudian apa lagi ciri dia? Nyata. Dia tak ada lah makin kurus ke, makin gemuk ke, ataupun dia hilang tangan ke, hilang kaki ke, dia nyata lah yang kita boleh lihat. Okey, kemudian dia songsang. Dia songsang, dia terbalik. Kemudian saiz dia juga sama dengan objek. Saiz sama. Saiz sama objek. Ya, saiz sama dengan objek. Cuma sini kamu kena tambah anak panah lah ya. Cikgu ni kadang-kadang terlupa. Kat atas ni pun sama juga, ada anak panah keluar. Jadi itu dia punya kedudukan objek. Jadi cikgu kena tulis kat sini objek. Sini image. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada objek berada di antara F dengan 2F. Ulangan balik ni, kita kena buat paksi kanta. Okey, paksi kanta dalam bentuk apa? Garis putus-putus. Kita ikut saja, tak usah banyak lah kita pening-pening kepala kenapa nak kena putus tak boleh ke. Kan, banyak soalan kadang-kadang pening nak jawab, macam mana pun tak tahu. Ya, jadi kita ikut je buku teks tu macam tu, jadi dia macam tu lah. Jadi kita dah ada satu standard. Tak cukup ni. Okey, jadi dia kena pastikan jarak dia sama, tak boleh tak sama, sebab nanti kalau tak sama dia akan ganggu result yang kita dapat, image yang kita dapat tu akan terganggu. Sekarang ni kita letaklah sedikit, yang ni pusat optik, yang ni F, yang ni 2F, yang ni F, yang ni 2F. Kemudian kita ada objek. Objek ni berada di mana? Objek ni berada di antara 2F dengan F. Di sinilah objek ni berada di antara 2F dengan F. Kemudian kita buat gambar rajah atau garisan sinar dia.
dia akan lalu pada pusat, dia akan lalu pada paksi kantor tu, dia akan menumpu. Dia akan bersilang kepada F. Okey. Seterusnya, satu lagi akan lalu pada pusat optik. Dia akan lalu pada pusat optik. Ya, dia akan lalu pada pusat optik. Jadi kena buat anak panah lah cahaya kan. Jadi dia berada di antara 2F dengan F. Jadi sekarang ni, di mana image akan terbentuk? Image akan terbentuk di sini. Okey. Image akan terbentuk sini. Ini objek. Ini image. Jadi image ni macam mana keadaan dia? Image jauh dari 2F. Image dia jauh daripada 2F. Dia nyata sang, kemudian dia besar. Okey. Jadi maksudnya nampak tak, kanta cembung ni dia ada keupayaan untuk membesarkan objek. Jadi kalau kita ada struktur-struktur atau objek-objek ataupun bahagian-bahagian yang sangat-sangat kecil tu, kita boleh guna kanta cembung punya aplikasi ni untuk besarkan objek tu, untuk membantu kita punya penglihatan. Ya. Okey, sekarang ni kita cuba yang lain pula. Okey. Itu objek pada F. Ni sama juga, ulangan balik. Cikgu buat satu-satu dengan kamu ni, dengan harapan nanti siapa yang beli buku cikgu ni sama-sama lah kita buat kan. Kamu janganlah malas. Malas ni satu penyakit lah. Bukan kamu saja penyakit malas ni dia hinggap ataupun dihidap. Cikgu pun kadang-kadang malas sungguh lah. Kita kerja banyak sungguh kerja. Dan kadang-kadang bila malas tu datang, apa satu pun kita tak nak buat. Jadi sangat-sangat malang lah. Ya, sangat-sangat malang. Kemudian kita kena ada titik F. Jadi cikgu buat kat sini. Sini. Nampak cantik sini. Okey, sekarang ni cikgu duplicate dia supaya nanti kita dapat jarak yang sama. Kita tak nak jarak ni dia tak sama ya. Jarak ni tak sama, nanti pening kepala. Lepas tu dia duduk di tengah-tengah. Yang ini adalah melibatkan pusat optik. Okey, pusat optik yang ni F. Yang ni 2F. Yang ni F. Yang ni 2F. Jadi dia berada pada F. Okey, dia berada pada F. Objek ni berada pada F dah ke? Belum lagi kan? Dia berada pada F. Patutnya ni kurus sikit lah ya. Kamu ni lah, macam mana nak kurus pun tak boleh lantak lah ya, asalkan kamu faham. Jadi objek tu di sini. Jadi objek dia akan ada sinaran yang akan masuk ke kanta, kemudian dia akan lalu pada F. Okey, dia akan lalu pada F. Kemudian dia akan satu lagi lalu di pusat optik. Dia akan lalu pada pusat optik. Jadi di sini ni kita nampak image ni dia infinity. Dia terlampau besar sangat. Okey, image ni terlampau besar sangat. Kita pun tak tahulah, cikgu pun nak terang lebih-lebih pun cikgu tak pernah pasti sangat. Jadi ditulis sini image infinity. Image infinity. Infinity ni maksudnya besar yang tak boleh nak diukur. Okey, besar yang tak boleh nak diukur. Image di infinity. Image tu tak tahu di mana lah. Lebih kurang macam tu lah. Tak tahu lah nak cerita macam mana kan. Mungkin ada kalau cikgu tu dia punya background fizik. Mungkin dia punya pendidikan di ijazah sarjana muda dulu dia fizik, mungkin dia boleh terang secara detail lah. Cikgu bukan fizik ya. Fizik last belajar dulu waktu SPM dulu cikgu belajar fizik. Ya, lepas tu cikgu sambung semua biologi. Jadi dia bagi tahu juga ciri image tu ciri dia maya. Maya ni seolah-olah macam bayangan. Okey, bayangan. Dia tegak, dibesarkan. Ini yang berdasarkan buku teks lah. Ini cara macam mana nak lukis. Okey, itu adalah objek pada F. Sekarang ni kita nak buat pula yang melibatkan objek dia sebelum F. Jadi
macam mana dia punya kedudukan dia. Okey, kedudukan dia. Sama juga kita kena buat dia punya paksi bagi kanta. Paksi ni dia mesti dalam keadaan putus-putus. Okey, paksi ni dalam keadaan putus-putus. Kemudian kita kena buat dia punya titik fokus dia. Yang ni cikgu besarkan sikit lah, takut dia ganggu. Okey, cukup lah, tak payah buat 2F. Sebab apa? Sebab kita tak guna 2F. Okey, kita ada F sahaja. Kemudian objek itu berada di mana? Sebelum F. Dia berada di sebelum F. Jadi ini adalah pusat optik lah. Yang ni pada paksi utama. Ini adalah paksi utama. Yang ni adalah paksi kanta. Jadi kita masukkan ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Kemudian dia akan kena pada F sini. Okey, dia kena pada F. Boleh ya? Kemudian dia akan lalu di sini, lalu pada pusat optik. Nampak tak? Dia tak bersilang juga ni, tak bersilang. Tak ada silang. Tetapi di sebalik dia tu, dia ada kedudukan cahaya tu, ataupun kadang image ni dia bukan apa, kita nampak ada satu cermin tu dapat lihat ke belakang. Kalau kita ada satu lagi cermin, kita dapat lihat juga ke belakang. Dia ikut kepada mata tu. Jadi mata tu berada di mana keadaan dia. Jadi selagi ada cahaya, objek itu kita boleh lihat dari segi 360 darjah. Cikgu nak terang macam mana, tak tahulah ya. Tetapi sebenarnya dia punya image punya tu, dia boleh terhasil di belakang. Di seolah-olah macam kanta cekung tadi tu ya, di belakang. Jadi kalau cikgu buat macam ni, cikgu tambah sini, kemudian cikgu buat garis putus-putus yang ini. Okey, sama juga yang ini, cikgu duplicate, cikgu tambah garis putus-putus. Jadi di sini nanti akan ada, sebenarnya akan ada persilangan. Ini duplicate lagi. Tak cukup, kena duplicate lagi. Okey, cikgu duplicate yang ini lagi, supaya nanti kita dapat tengok dia punya persilangan tu di mana. Ada tak persilang? Tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tambah lagi. Jangan risau. Guna iPad Pro ni, dia mudah, kita copy paste saja. Okey, ada tak bersilang? Ada bersilang. Ni kat sini. Okey. Jadi image dia ni, image dia akan sangat besar. Image itu boleh dibesarkan. Okey. Jadi kita kena pastikan kita letak objek tu di antara F dengan pusat optik. Dan image tu dia tak songsang, dia tegak. Dia bukan songsang. Songsang tu dia terbalik, dia tegak. Dia dalam keadaan yang betul. Okey? Tapi image tu dalam keadaan maya lah. Maya tu maksudnya dia bayangan. Okey? Dia bayangan. Dia tegak. Kemudian dia dibesarkan. Bayangkanlah kalau kita ada di sini ameba. Kita ada ameba. Kita letak di antara F dengan pusat optik. Kita letak di antara titik fokus dengan pusat optik. Kecil ni ameba ni, mata kita tak boleh nak lihat. Tapi disebabkan kita faham tentang teknologi yang ada pada kanta cembung ni, macam mana dia punya fungsi dia, kita boleh hasilkan satu image yang besar. Jadi di sinilah dia akan digunakan dalam kanta pembesar. Ataupun kita boleh guna dia untuk kita lihat mikroorganisma menggunakan mikroskop. Okey, mikroskop. Jadi boleh faham ke tak ni? Hopefully kamu boleh faham lah. Yang ni adalah untuk
Kanta cembung. Sekarang ni cikgu nak terangkan kepada kamu tentang kanta cekung. Kanta cekung ni dia tak susah sangat. Macam mana keadaan dia pun boleh lah, tak ada lah orang kata apa. Tapi cikgu nak tunjuk satu saja. Yang lain tu kamu cuba buat sendiri. Yang lain tu kamu cuba buat sendiri. Dan kamu boleh lihat pada muka surat 205 tu. Cuba-cubalah. Ya. Kamu kat sekolah, kamu dah belajar. Kamu tengok lagi video cikgu ni. Banyak kali kamu duduk dengar benda yang sama kan. Hopefully Tuhan bagi kefahaman kepada kamu. Jadi kita ada pusat optik di tengah-tengah. Kemudian kita kena buat dia punya titik fokus. Jadi titik fokus ni pastikan kena sama jarak dia, tak boleh berbeza. Okey, boleh tak ni? Tak lah, banyak sangat ke? Banyak sangat, terlebih. Okay, boleh lah ya. Kita ada F, kita ada 2F, F, 2F. Jadi cikgu nak letak objek ni di belakang 2F. Okey, cikgu nak letak objek di belakang 2F di sini. Okey, kemudian ada garisan sinar. Jadi sinar ni dia akan mencapah lah. Okey, dia akan mencapah. Kalau nak ikutkan, dia akan mencapah naik. Okey, tapi kita kena hati-hati juga. Sebab apa? Proses pencapahan dia tu mesti ada melibatkan ni, F ni. Cikgu duplicate, cikgu letak sambung. Yang ini dia dalam keadaan garis putus-putus. Okey, garis putus-putus. Garis putus-putus yang ini. Okey, boleh. Kemudian ada satu lagi garisan yang dia akan lalu pada pusat optik. Dia akan lalu pada pusat optik. Jadi bila dia lalu pada pusat optik, ada satu persilangan. Di mana persilangan tu? Di sini. Okay, persilangan tu di sini. Jadi imej yang dihasilkan tu akan tegak lah. Okay, dia tak songsang, dia tegak. Tetapi dia dikecilkan. Jadi imej dia berada di antara pusat optik dengan titik fokus. Dia berada dengan O tu dengan titik fokus F. Dia berada di situ. Kemudian imej tu dia kecil. Kemudian dia tegak, dia tak songsang. Ya, dia tegak, dia sama kedudukan dia. Okey, yang satu lagi tu kamu cuba buatlah. Kamu letaklah kat mana-mana, cuba kamu tengok. Imej tu akan terbentuk di mana? Ya, imej tu akan terbentuk di mana? Cuba kamu praktiskan sendiri. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan tentang peralatan optik. Okey, peralatan optik. Ni kucing cikgu duk main kacau pula dah. Main bunyi kat kaki. Peralatan optik kita ada mikroskop. Okey, mikroskop, kita ada teleskop, kita ada semualah device-device yang ada di bawah ni. Okey, untuk mikroskop, dia ada ciri imej akhir dia, maya dibesarkan dan dia songsang. Maya dibesarkan dan dia songsang. Kuasa pembesaran mikroskop pula adalah kuasa pembesaran kanta darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Jadi kita nak dapatkan. Kemudian kita ada teleskop. Teleskop ni selalunya kita nak tengok objek yang jauh-jauh. Okey, yang paling terkenal sekali teleskop adalah Hubble teleskop kan. Okey, dia maya dibesarkan songsang. Kita ada kamera, kemudian peralatan yang menggunakan teknologi optik, kefahaman tentang optik ni. Ada kamera, ada handphone, ada projektor LCD, cermin mata, kanta pembesar, CCTV. Boleh ya? Jadi sekarang ni kita nak cuba fahamkan tentang mikroskop. Macam manalah apa yang ada di dalam mikroskop tu sehingga dia boleh dapat bantu kita untuk kita lihat objek yang sangat-sangat kecil yang kita kategorikan dia dalam mikroorganisme. Mikro tu sangat halus, sangat seni. Organisme tu organisme lah, ya. Jadi yang pertama sekali adanya kanta yang kita panggil sebagai kanta objek. Kanta objek. Jadi kanta objek ni dia selalunya dia akan ada spesimen. Okey, dia akan letakkan spesimen di situ, kemudian akan ada cahaya yang akan lalu pada kanta tu. Spesimen tu objek lah. Objek akan diletakkan di situ. Jadi
objek itu diletakkan di mana? Di antara 2F dengan F. Objek itu diletakkan di antara 2F dengan F. Jadi bila dia letak di antara 2F dengan F, pastinya dia akan hasilkan satu image yang besar. Tetapi image ni dalam keadaan yang terbalik. Dia songsang. Image yang besar, dia terbalik, dia songsang. Jadi baguslah sekarang ni, walaupun objek yang kita ada tu sangat kecil, tetapi disebabkan kita guna kanta cembung ni, kita dapat besarkan image tu. Jadi yang akan membantu mata kita ni untuk melihat. Ini kanta objek. Jadi maksudnya dia berada ataupun cahaya yang melibatkan objek itu akan lalu. Kemudian kita ada satu lagi kanta yang digunakan dalam mikroskop ni dipanggil sebagai kanta mata. Jadi di sini ini dia ada melibatkan mata lah, melibatkan mata. Jadi ada mata di sini ni. Okey. Batuk pula saya, ganggu betul kamu kan. Macam-macam bunyi dengar. Okey, jadi kanta mata, tadi kita ada image. Okey, kita ada image. Image dia di mana? Image dia di sinilah. Okey. Image dia tu yang ini diletakkan di ni, di kedudukan sini. Jadi dia ada kanta mata di sini. Image tu berada pada antara pusat optik dengan F. Okey, di antara pusat optik dengan F. Jadi yang ini ni sebenarnya walaupun dia kalau nak ikutkan dia objek. Okey, dia objek, tetapi dia berasal daripada image yang ini. Jadi maksudnya dia ada banyak pantulan dia, mirror dia, pembentukan image dia tu. Yang akhir sekali sama juga image tu akan dalam keadaan yang sangat besar untuk membantu mata melihat. Okey, mungkin kamu tak faham yang ini, cikgu tunjuk yang ini. Yang ini dia lagi complicated. Okey. Jadi kita ada kanta objek di sini. Cikgu besarkan kanta objek. Jadi kanta objek ni dia letakkan antara 2F dengan F. Jadi pastinya dia akan hasilkan image yang besar. Dia akan hasilkan image yang besar. Ya, image pertama yang besar. Dan image yang pertama ni dia akan jadi objek. Objek bagi kanta mata. Okey, dia akan jadi objek bagi kanta mata. Jadi bila dia jadi objek pada kanta mata, dia berada di antara F dengan titik fokus. Jadi dia berada pada F dengan titik fokus. Kemudian bila dia berada di situ, dia akan hasilkan satu image yang lagi besar di sini, iaitu yang image maya akhir. Okey, image maya akhir yang lagi besar. Nampak tak? Walaupun kadang-kadang kita nak lihat objek itu kecil saja. Kalau kita tengok dalam mata kasar kita tak tahu apa benda lah tu kan. Tetapi dengan kita ada dua kanta cembung ni, satu kanta bagi objek, satu kanta bagi mata, kita boleh besarkan dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, ikut kepada jenis kanta yang kita guna tu lah, magnification power dia. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ini ada kanta objek, dia letaklah objek. Okey, kalau ada mikroskop tu, dia letakkan objek pada tempat ataupun kita panggil pentas, stage untuk letakkan objek ataupun letakkan spesimen. Kita nak letak apa? Kita letak daun. Sebab kita nak tengok stomata. Bolehlah kita letak di antara F dengan 2F. Jadi cahaya akan lalu pada kanta tu, akhirnya akan menghasilkan image yang pertama. Okey, hasil daripada sinilah. Jadi image yang pertama ni dia akan jadi objek kepada kanta mata. Okey, tapi dia tak tengok dekat sini. Okey, mata tu tak lihat yang ada dekat sini. Sebab apa? Sebab dia akan lalu di kanta mata tu, dan image yang terbentuk tu sebenarnya image maya, dia bayangan daripada image yang pertama ni, dia bentuk dekat sini. Sebab tu kamu kena faham yang cikgu terang banyak-banyak tadi, yang melibatkan kalau objek itu berada dekat antara 2F dengan F macam mana, objek itu berada sebelum F macam mana. Kamu kena faham yang itu. Barulah kamu dapat faham kan
imej maya akhir ni macam mana? Imej maya akhir ni macam mana? Ya. Seterusnya kita ada melibatkan muka surat 212 teleskop. Okey, teleskop. Okey, kita ada kanta objek. Okey, kanta objek. Jadi imej tu, objek tu dia berada pada jauh sangat tu. Objek berada di infinity, jauh tu. Okey, ikutlah kepada kuasa teleskop tu kan. Kadang-kadang teleskop tu memang dia boleh jauh berkilo-kilometer dia boleh. Sekarang ni teknologi handphone pun boleh kan, ya. Jadi ikut. Jadi ada objek di sinilah. Jadi objek di sini jauh situ. Jadi dia akan ada pembentukan imej di sini. Pembentukan imej di sini. Okey, sebab dia akan masuk ke dalam tu kan. Jadi pembentukan imej di situ. Kemudian kita ada satu lagi kanta yang kita panggil sebagai kanta mata. Jadi kanta mata ni, imej tadi ni dia akan jadi objek di sinilah. Jadi dia akan jadi objek di sini. Okey? Jadi kita boleh lihat nanti dia punya imej nanti berdasarkan pemerhatian kita. Ya. Okey. Jadi ini adalah dia punya bentuk akhir dia, yang mana kita ada kanta objek. Jadi kita ada objek di sini yang akhir sekali akan membentuk imej yang pertama di sini. Jadi imej yang pertama di sini nanti akan melalui pada kanta mata, yang akhir sekali dia akan lihat imej tu pada imej akhir di infinity. Okey, imej akhir di infinity. Okey, dia ikutlah kepada kanta tu sendiri. Jadi kita boleh fokuskan dia. Yang ni yang mampu cikgu terang kepada kamu lah. Cikgu nak cerita lebih-lebih tentang kanta-kanta ni semua tak boleh sangat lah ya. Nak cerita detail out ke, nak cerita tentang teknologi yang melibatkan kanta ni bukan bidang cikgu lah ya. Cikgu kan, kalau kamu dengar video-video yang sebelum ni, cikgu lebih kepada biologi sebenarnya. Sebab itulah awal-awal bab tu cepat je cikgu buat. Main yang ujung-ujung ni dia agak lambat sedikit sebab cikgu nak kena baca 2-3 kali yang ada dalam buku teks ni. Apa benda lah kan, sebelum cikgu nak terang kepada kamu, supaya tak salah lah cikgu terang ya. Sebenarnya cikgu tak nak buat sains ni, cikgu nak fokus biologi sahaja. Tetapi sebabkan ada permintaan, jadi cikgu buat lah ya, cikgu buat. Nak kata dia terlampau susah sangat, tidaklah terlampau susah sangat. Cikgu baca pun boleh faham. Okey, kamu apatah lagi lah yang masih muda remaja, orang kata kuasa otak yang lebih bagus. Okey, lebih kurang macam tu lah ya. Jadi habis dah lah tajuk untuk bab ke-7 ni, cahaya dan optik. Nanti kita akan masuk bab yang ke-8. Jadi bab ke-8 ni melibatkan daya dan tekanan. Jadi hopefully cikgu boleh terang jugalah tentang daya dan tekanan ni.